Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Dan dikehendaki, jumpa sambung hak itu ta'rif Islam. Ta'rif Islam hak bawah. Nah, dan dikehendaki dengan mengikut dan menerima itu mengaku dengan lidah. Jadi mengucap dua kalimah syahadah itu menurut pendapat jumhur ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah, bahawa mengucap dua kalimah syahadah itu adalah syarat untuk melakukan hukum orang-orang yang beriman di dunia ini. Jadi mengucap dua kalimah syahadah ni syarat untuk melaksanakan hukum hakam kepada seseorang itu di dunia ni. Dengan sebab dia mengucap dua kalimah syahadah, dia boleh kita boleh saya kitab lain. Saya dah bawa syarah dia tu, Tarikh Islam tu hak bawah ada dia tajuk besar tu, Tarikh Islam. Tarikh Islam lepas duduk di bawah tu ada, dan dikendaki. Tak jumpa? Saya Jawi. Tu Jawi. Tengok. Tarikh Islam ada. Rukun Islam ni ada. Ni. Tarikh agama ada. Ni dan dikehendaki. Pertama Islam. Dia tak buat takrif. Tak sama. Itu cari takrif. Pertama Islam. Islam tu di bawah. Pertama Islam. Nanti bawa kitab tu. Dia tak sah. Jumpa dah? Tidak, tak jumpa apa sudah. Atas berlaku Islam. Jumpa dah? Jadi mengucap dua kalimah syahadah itu syarat untuk melakukan hukum hakam di dunia ni. Tu. Kalau dia tak mengucap dua kalimah syahadah, kita tak boleh sembahyang di belakang dia. Dia tak boleh jadi imam. Dia mati tak boleh disembahyangkan sebab tak tahu, sebab dia tak mengucap. Sembelihan dia tak boleh makan, tak boleh menerima pusaka daripada orang Islam. Jadi banyak lagi. Itu hukum hakam yang melibatkan di dunia ni tak boleh. Dia ada sekatan dia dengan orang Islam sebab dia tak mengucap. Jadi mengucap tu syarat untuk melakukan hukum hakam agama di dunia ni. Bukan untuk syarat mentsahkan iman. Syarat sahih iman tu adalah hati. Hati dia tu syarat untuk mengesahkan iman. Tu. Sebab itulah dia ada tiga benda. Kita faham secara mudah. Pertama, mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia mesti tertib.
Mengucap dulu, lepas tu barulah kita sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tertib. Kalau tak tertib, pibuh Muhammadar Rasulullah, tak sah syahadah tu. Syahadah itu tak sah. Kemudian yang kedua, orang yang baru memeluk Islam, mestilah dia mendatangkan dengan kalimah asyhadu. Kalimah lain tak boleh, sebab dia baru masuk Islam. Mesti dia sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang tiga, dia mestilah mengucap tu ada waw. Wa asyhadu, waw tu sambungan cakap. Kalau dia terputus asyhadu alla ilaha illallah, lepas tu dia pergi bersambang. Duk bersambang yang pada huruf tu lama, maka tidak sah syahadah tu. Dia kena mula lain. Kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau asyhadu alla ilaha illallah duk pergi bersambang, hamai bila ni, lama tak jumpa, kan. Lepas tu baru dia sambung pula, maka tidak sah syahadah tu, maka kena mengucap lain. Kemudian kalau ada orang bukan Islam mai rumah kita, dia mai retuk pintu. Mai retuk pintu, kita buka, awak nak buat apa? Ni aku nak masuk Islam ni. Boleh ke? Aku nak masuk lah ni. Wajib kita Islamkan dia pada ketika itu juga. Wajib. Kalau kita tangguh, kita berdosa. Lepas kita Islamkan dia, suruh dia mengucap, lepas tu esok tu bawa pejabat agama, dia syahadah kali yang kedua untuk nak rekod, nak masuk sijil, kata dia orang Islam. Kalau kita tangguh, tak payah aku mengantuk ni, esok panjang hari, esok hamil lain lah nak masuk Islam, tak boleh dan berdosa, dosa besar, tak boleh. Kena buat tu juga. Kamu ucap tak boleh ikut, had tu pun tak boleh. Kita ajar dia lah, asyhadu alla ilaha illallah, ulang baca, saksi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, habis. Lepas tu makna dia, lepas tu selesai, esok pejabat agama jemaah, selesai masalah. Jangan duk tangguh walaupun seminit 2 minit kita tangguh. Tunggu ustaz lah, aku nak pergi ke lain, aku ada nak pergi beli gula, lagi balik aku Islam. Tak boleh. Waktu itulah juga, itu wajib. Kalau Islamkan dia, kita pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tu tak payah. Tapi kalau tunggu ustaz tak apalah, kita pergi ada nak pergi tandas ni, itu tak apalah, benda yang ada keuzuran tak apalah, kan. Ni tak ada keuzuran ni, saja esoklah mah aku mengantuk. Mengantuk tu bukan uzur lah. Dah orang uzur ni nak dia nak pergi tandas lah apa semua, ataupun bini dia nak beranak, tak boleh nak beranak dah. Lagi siapa nak sambung lah, jenah pula. Itu tak apa, ada keuzuran tak apalah, ni tak ada keuzuran saja, kan. Kalau ada keuzuran pun, jom ikut aku sekali lah, lagi aku Islamkan kat hospital, jadi mudah. Tak payah kita duk tangguh-tangguh. Jadi syahadah tu mestilah letak waw tu huruf ataf. Kalau kita dalam sembahyang macam tu juga, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita bilang waw, maka tak sah, tak sah. Sebab waw tu sebagai penghubung cakap. Mungkin benda tu kita kata alah sikit tapi hukum, melibatkan hukum, tak sah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, waw tu penghubung cakap. Kena berwaw lah, tidak terputus. Jadi orang yang baru masuk Islam mestilah, kata ulama, mendatangkan kalimah asyhadu. Yang lain tak boleh, kalimah lain tak boleh. Kalau dia tak boleh juga asyhadu, tak boleh. Kita Islamkan dia menggunakan bahasa dia sendiri. Dia nak sebut tak boleh, memang teruk lah, guna bahasa dia, kan. Tapi dia boleh kan, tak boleh kot sebut asyhadu alla ilaha illallah, ajakkan dia. La ilaha illallah saja boleh. La ilaha illallah saja boleh. Dia kena sekali.
saksi yang kenal sekali dengan Muhammad Rasulullah. Kalau orang baru masuk Islam, dia syahadah mestilah lengkap dua itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ataupun anna Muhammadan Rasulullah. Sebab dia nak melengkapkan syahadah. Syahadah mesti Allah dan Rasul. Nak mati tak apa. Kalau nak mati ajak dia la ilaha illallah cukup. Sebab Muhammad Rasulullah tu tak ada waris, tak ada hadis yang suruh sebut habis. Yang ada waris ketika orang nak mati, talqin ajarkan dia la ilaha illallah cukup. Nak boleh hak tu pun jenuh duk ajar kan. Itu amalan masing-masing lah. Kalau orang amalan banyak, amalan soleh banyak, dia mudah syahadah. Mulut dia lembut, amalan dia yang menyokong, mengkuatkan, menggerakkan untuk bersyahadah. Ni mulut dia telatah lah, tak ada zikir, tak mau terkejut melata. Bukan tentu ala orang lain kan. Melantah bila sebut benda-benda baik-baik tak apa. Ni buat benda-benda menggarut lah. Dengar pun malu kan. Bukan tentu ala orang lain. Orang kampung lain tu. Jadi itulah dia kena ada tiga benda ni lengkap. Yang pertama syahadah. Syahadah ni mengucap. Yang kedua mesti dah tasdik dengan hati, membenarkan dengan hati. Yang ketiga beramal dengan anggota badan, itu amal soleh. Ada tiga ni pada kita, dia panggil mukmin yang sejati di sisi Allah SWT, ataupun mukmin yang sempurna di sisi Allah Taala. Hak kita buat ni lengkap dah. Kita syahadah, kita membenar dengan hati Allah dan Rasul segala hukum hakam. Tiga beramal dengan anggota, sembahyang, puasa, zakat, haji, kita dah sempurna dah. Kalau ada dua, ada syahadah, ada membenar dengan hati, tapi amal anggota tak ada, amalan soleh tak ada, maka orang yang macam ni mukmin yang tak sempurna. Dia mukmin sempurna, mukmin tak sempurna. Mukmin yang sempurna ada tiga benda ni. Ada syahadah, ada tasdik, amal bil jawarih, amal dengan anggota, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Kan? Tu mukmin yang sempurna. Mukmin yang tak sempurna di sisi Allah, dia syahadah mengucap, dia tasdik dengan hati, tapi dia tak sembahyang. Sembahyang dak, puasa dak, zakat dak, haji dak, pakai sunat pendek dak, main bola. Kan? Duk minum arak, main judi. Tapi dia tak ingkar sembahyang. Sembahyang wajib, dia tak ingkar, cuma dia penyegan, dia segan. Hak tu dia panggil mukmin yang tak sempurna di sisi Allah Subhanahu Taala. Orang yang macam ni, mukmin yang tak sempurna ni, kalau dia mati sebelum bertaubat, maka di akhirat besok janji Allah mesti diseksa. Dia panggil mukmin yang asi ni. Mukmin dia ada dua, ada mukmin yang taat, ada mukmin yang asi. Mukmin yang taat ni dia masuk syurga bulat-bulat. Mukmin yang asi ni ada dua, ada yang mati sebelum bertaubat. Hak ni kena seksa. Dan harus pada Allah menyeksakan dia ataupun mengampunkan dosa dia. Harus pada Allah. Yang kedua, mukmin yang mati sempat bertaubat. Hak ni syurga. Jadi ala kulli hal, kita kena ada tiga, ada syahadah, ada tasdik dan membenarkan, ada syahadah, tasdik dan beramal dengan anggota badan. Itulah mukmin yang sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang Mu'tazilah, puak-puak Mu'tazilah, ini puak-puak yang pakai akal ni, tak mau pakai syarak, tak mau pakai wahyu, panduan kepada wahyu. Depa kata kalau seorang itu dia bersyahadah, dia bertasdik dengan hati, tetapi tidak beramal dengan anggota badan, tak sembahyang, puasa, zakat, haji, pada pendapat mereka
mereka ini orang yang macam ni tidak mukmin. Tidak mukmin dan tidak kafir. Habis apa dia? Mukmin pun tak, kafir pun tak. Duduk tengah-tengah. Manzilatun bainal manzilatain. Duduk tengah antara dua tempat. Hak ni orang macam ni dia apa nama? Dia duduk tengah-tengah antara mukmin dan kafir. Nak hukum macam mana tak tahu. Nak kata syurga pun tak, neraka pun tak, tapi mana? Duduk tengah-tengah. Orang mesti salah satu, syurga ataupun neraka, kan? Antara dua. Itu pendapat Mu'tazilah yang berpandukan kepada akal semata-mata. Kita berpegang kepada jumhur ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah yang mengatakan mukmin yang sempurna ada 3. Syahadah, tasdik, amal dengan anggota. Kalau ada syahadah, tasdik, dia mukmin yang tak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dikehendaki dengan mengikut dan menerima itu mengaku lidah. Lidah kita tu mengaku tu mengucaplah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian dia membenarkan dengan hati. Membenar dengan hati itu dipanggil hakikat iman. Hakikat iman bukan terletak lidah, tidak. Lidah hanya syarat untuk melakukan hukum hakam di dunia saja. Kalau dia tak mengucap di dunia ni, dia tak ada ikrar sebagai orang Islam. Tak boleh jadi imam, dia tak boleh semayang belakang dia tak boleh. Dia sembelihan kita tak boleh makan, dia tak boleh menerima faraid dan sebagainya. Itu hukum hakam dunia. Hakikat iman adalah tasdik dengan hati. Kalau dia mengucap dengan dia bersyahadah, dia mengucap, hati dia munafik, dia tolak, akhirat besok dia di kalangan isi neraka, masuk neraka. Mengucap bukan hakikat iman. Kan? Cuma kita benda tak boleh hukum sebab tak nampak. Yang menghukumkan ahli neraka, ahli syurga Allah Ta'ala. Cuma kita hukum dia mengucap, beriman lah ni, mengucap. Kan? Hukum dia boleh jadi imam lah apa semua. Mati-mati rupanya hang bukan Islam, hang menipu kami. Dan sebagainya lah, kan? Jadi kalau dia mengucap, hati dia menolak Allah dan Rasul, akhirat besok masuk neraka Allah SWT. Kalau dia mengucap, dia tasdik dengan hati, dia mukmin di sisi Allah, masuk syurga Allah SWT. Ataupun dia tak mengucap, bukan sebab enggan, bukan sebab ingkar saja dia tak mahu mengucap, tapi hati dia mengatakan bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Dia membenarkan dengan hati. Tapi di segi zahir kita nak hukum tak boleh sebab dia tak mengucap. Cuma hati dia tu, dia mengesahkan Allah dan mengaku Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Hati dia macam tu, ada jazam macam tu. Akhirat besok dia dimasukkan dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab iman ni yang diakui pada hati. Iman tu hakikat daripada hati, bukan pada lidah. Sebab tu akhirat besok baru kita tahu, orang ni tak beriman, mengucap saja. Sebab tu di hati yang penting dia. Jadi yang sempurna ada 3 lah. Syahadah, dengan hati, dan beramal dengan amal bil jawarih, beramal dengan anggota badan. Dan dikenaki dengan mengikut dan menerima itu mengaku dengan lidah. Mengaku dengan lidah ni dengan lisan, dengan barang yang tersebut itu. Yang tersebut itu apa? Iaitu mengucap. Dan tiada menolakkan dia tak tolak. Dan jika tiada diamalkan dia sekalipun, seperti meninggal ia seorang, akan sembahyang dan umpamanya selama-lamanya.
Kemudian kita masuk rukun Islam. Ada tu? Rukun Islam ada lima perkara. Tadi apa? Tadi ada orang menikah. Dia main-main depan saya tanya sampai satu soalan, rukun nikah ada berapa? Rukun nikah ada berapa? Dia kata ada 5. Sebut 5 apa dia? Dia kata ada lelaki, perempuan, apa nama, saksi, wali. Yang 5 tak tahu 5 apa dia. Yang kelima imam. Dia kata tu imam. Hai, mana tu imam masalah rukun nikah? Tak ada masuk lepas tu Haji apa tu? Saya kata dia kata imam masalah rukun nikah. Lepas tu saksi kata sikit lagi, ada pertalian sikit-sikit lagi kan. Saya sebut kat dia, yang kelima tu dia kata imam lah tu. Kita bagi clue pun dia kata imam lagi. Abang kata itu ijab. Dia kata ijab kabul. Dia tahu. Lupa pula dah. Dia kata imam pula kan. Tanya rukun semayang. Rukun semayang apa? Rukun semayang ni tak tahu, dia kata tak tahu. Tak apa, saya bagi clue kat dia. Ada dia belah-belah. Dia belah-belah 3 20. Hei, aku bagi clue dah. Belah-belah. Kalau sebut 3 tu belah-belah apa dia? Dia tak nampak, dia tak main. Dia sebut 20, 30. Hui, malah hijau rukun semayang ni. Dia tak tahu, dia pening dah. Belah-belah 3 apa? 13. Dia kata 13 baru tahu. Umur 21. Kan? Masa tu imam pula. Jadi rukun Islam ada 5 perkara. Dan segala rukun Islam itu 5 perkara. Pertama, apa yang pertama? Bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi ini berdasar kepada hadis riwayat Ibnu Umar. Apa dia? Bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibina di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis salah, mendirikan sembahyang, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat, wa saumi Ramadan, puasa Ramadan, wa hajjil bait, dan menunaikan haji bagi mereka yang berkuasa. Jadi yang pertama rukun Islam adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tengok dalam hadis syarah dia kata, maka sesiapa yang mengerjakan rukun Islam yang 5 perkara itu serta disempurnakan segala tuntutannya, nescaya sempurnalah Islam dan agamanya sebagai rumah tempat duduk itu, sempurna pula dengan sebab sempurna segala kelengkapan dan tiangnya. Kemudian Nabi kata lagi Nabi kata lagi, dan as-salatu, Nabi kata as-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Semayang itu tiang agama. Semayang tu tiang agama kita lah. Maka sesiapa yang meninggalkan semayang, maka sesungguhnya dia telah meruntuhkan agama. Jadi orang Islam ni tiang dia adalah sembahyang.
Kalau tak semayang, dia bukan orang Islam. Rumah pun ada tiang, surau pun ada tiang. Jadi kalau rumah tak ada tiang, orang tak panggil rumah. Orang nak panggil apa? Tak panggil apa? Sebab tak ada rumah. Ada tak rumah tanpa tiang? Tak ada. Rumah tak ada tiang. Semua ada tiang. Masjid, surau, rumah kena ada tiang. Jadi ada tiang, orang panggil rumah. Orang Islam kalau semayang, maka dia panggil orang Islam. Tak semayang, dia tak panggil orang Islam. Itu rukun Islam. Asas-asas Islam, rukun Islam. Disebut dalam hadis yang lain, Nabi kata, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Maksudnya, disuruhkan aku bahawa aku memerangi, bunuh manusia sehingga menyaksi mereka itu dengan bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Semua hadis ni menunjukkan kepentingan sembahyang. Disebut dalam hadis lain pula, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi aw yaqina min qalbihi dakhala jannah wa lam tamassahun nar. Sesiapa yang berkata la ilaha illallah hal keadaannya ikhlas daripada hatinya atau yakin daripada hatinya, ketika dia kata perkataan ni, nescaya dia masuk ke dalam syurga dan tidak akan disentuh oleh neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimah tauhid la ilaha illallah. Dalam syarah ni juga menyebut makna mendirikan sembahyang, makna mendirikan solat itu ialah memeliharakan di atas solat dan mendirikan dengan dia dalam waktu. Maksud mendirikan sembahyang ni iaitu jaga waktu sembahyang. Masa waktu azan qamat terus sembahyang. Itu maksudnya orang yang mendirikan solat dan menunaikan sembahyang itu dengan sempurna, dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, dan memeliharakan adabnya dan sunat-sunatnya. Sunat sebelum sembahyang apa dia? 2, azan dan iqamah. Sunat dalam sembahyang pun 2, sunat hai'ah dan sunat ab'ad. Dan sunat selepas sembahyang iaitu kita kena berzikir, wirid dan doa. Kemudian kita keluar, bagi orang perempuan keluar dulu. Bagi orang perempuan keluar jalan lain, orang lelaki dia keluar jalan lain. Maksudnya tapi dia disebabkan dulu mungkin masjid kalau satu pintu, sunat selepas sembahyang kena bagi orang perempuan keluar dulu. Lepas tu barulah kita keluar kemudian, sebab satu pintu. Tak boleh dua-dua nak keluar, tak lagi dia bertembung, dia berlaga. Mana boleh, bahaya. Bahaya. Tapi dah surau pintu 2, tak apalah keluar sekali. Depa keluar ke belakang, kita ke tepi ni. Tak apalah tu. Kalau pintu 1, bagi depa keluar dulu. Lepas tu kita keluar kemudian. Itu sunat-sunat selepas sembahyang. Mendirikan sembahyang 5 waktu, sembahyang yang 5. Yang 5 tu 5 waktu lah. Asal dia asal sembahyang berapa waktu? 50 waktu kan. Kemudian Nabi Rasulullah SAW jumpa Nabi Musa kata, bagilah jumpa Allah, minta korang sikit, diskaun sikit pokok boleh. Maka Allah Ta'ala bagilah diskaun bagi korang, tinggal 5. Jumpa Nabi Musa tanya, tinggal berapa? 5. Nak pergi minta lagi. Maka kata Rasulullah, aku segan nak minta, malu dah.
maka kita pun semayanglah hari ini 5 waktu. Walaupun kita semayang 5 waktu, pahalanya seperti kita semayang 50 waktu. Jika sekiranya kalaulah Allah Ta'ala tak kurang tetap 50 waktu, kita duduk kat surau daripada subuh sampai malam tak pergi mana dah. Lagi selepas 5 minit semayang pula. Selepas setengah jam semayang pula. 50 waktu. Kan? Tak lebih mana? Apa dia? Amal ni kan? Jadi minta ni ketiga, memberi zakat. Memberi zakat iaitu mengeluarkan zakat. Zakat kalau bulan puasa iaitu zakat fitrah. Kemudian yang ada harta dia panggil zakat harta. Itu banyak perbincangan dia. Kemudian orang yang belajar agama pun ada zakat. Zakat dia, orang yang ada ilmu agama, zakat dia adalah menyebarkan ilmu agama kepada orang ramai. Tu zakat yang ada ilmu agama, kena sebarkan ilmu. Keempat, puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan ni diperlukan puasa pada tahun yang kedua daripada hijrah Nabi SAW. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum ila akhir ayat. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kerana beriman dan mengharapkan pahala daripada Allah, ghufira lahu, diampunkan semua dosanya, dosa taqaddama min dzambih, dosa yang lalu. Itu puasa. Kemudian apa lagi? Yang kelima, haji. Haji akan Baitullah. Bagi mereka yang kuasa kepadanya akan jalan. Maksudnya kuasa untuk sampai. Dalam syarah dia kata haji itu ialah menuju Masjidil Haram di bulan-bulan haji, iaitu bulan Syawal, Zulqaidah dan 10 hari yang awal daripada bulan Zulhijjah. Dan haji itu juga ialah ibadat yang bangsa harta. Ibadat yang jenis bangsa harta, kena duit banyak nak pergi sana. Dan ibadat yang badaniah, yang menggunakan badan. Harta pun guna, tubuh badan pun kita guna juga. Kemudian kita baca sambung lagi takrif iman. Ada tak? Ada. Takrif iman. Kita baru jumpa takrif dah. Tadi tak jumpa. Kedua iman. Takrif iman. Bermula iman itu membenarkan hati. Macam kita sebutkan tadi, iman itu ialah membenarkan hati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membenarkan Nabi itu Muhammad dan Rasul daripada Allah. Sesuatu yang mendatangkan ia, iaitu daripada hukum hakam, daripada barang yang maklum, yang diketahui, yang sudah diketahui, daripada agama dengan darurah. Darurah ni iaitu tanpa berfikir panjang-panjang, tanpa kajian. Maksudnya semayang wajib, semua orang sembayang wajib, dia tak tersembunyi.
Darurah ni maksudnya benda yang telah maklum pada agama. Semua manusia tahu, tak ada manusia yang tak tahu. Semayang memang wajib semayang. Tak ada manusia yang tak tahu. Semua tahu. Itu dikatakan maklum seperti mana darurah. Dan dikehendaki dengan membenarkan itu mengikut hati dan menerima akan barang yang tersebut itu tiada semata-mata mengetahui benar Nabi SAW serta ketiadaan mengikut dan menerima. Dia mengetahui dan menerima. Ada orang yang tahu tapi dia tak menerima. Contoh orang-orang orientalis, orang barat. Dia mengetahui Nabi Muhammad tapi dia tak menerima. Kita mengetahui dan menerima hukum hakam yang dibawa oleh Nabi daripada Allah Ta'ala. Menerima, menjunjung dan melaksanakan dalam kehidupan kita. Serta ketiadaan mengikut dan menerima, maka tiada dihukumkan dengan iman. Itu tak boleh hukum dengan iman. Sebab dia tahu tapi dia tak mau ikut. Kebanyakan daripada segala kafir yang mengetahui mereka itu bahawa Sayyidina Muhammad SAW itu Nabi dan Rasul yang sebenar. Macam Fir'aun. Fir'aun dia tahu kata Nabi Musa Nabi daripada Allah, tapi dia tak ikut dan tak menerima. Cuma dia tahu saja, kan? Tak mau nak ikut. Itu tak boleh lah. Sebab tu Fir'aun ketika dia tenggelam dalam laut Qalzum, laut merah, tenggelam dalam tu, dia lemah dah, dia lemah semua. Kemudian dia cuba nak bersyahadah lah, nak bersyahadah keesaan Allah, keesaan Nabi Musa itu pesuruh daripada Allah. Maka malaikat Jibril dia cepat-cepat ambil satu, dia selam dalam lautan, ambil lumpur, bawa naik masuk dalam mulut Firaun. Sebab malaikat Jibril dia takut rahman Allah mendahului kemarahan Allah. Apabila rahmat Allah mendahului kemarahan Allah, cepat-cepat dia ambil masuk, maka Fir'aun tak boleh bersyahadah. Sebab pada ilmu Allah telah ditetapkan dia mati dalam tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni dalam suhuf malaikat, umur kita contoh 50 tahun. 50 tahun. Tapi pada ilmu Allah, umur kita dikait dengan 53 tahun. Dia panggil qada mu'allaq. 53 tahun. Malaikat, pada suruh malaikat umur 50, dia nak mai cabut nyawa. Tiba-tiba pada ilmu Allah, umur kita dikait 53 tahun. Sebab apa? Sebab sampai satu masa nanti hamba Allah ni dia keluar pergi mana-mana, dia akan bersedekah. Dia sedekah, maka Allah Ta'ala tambah umur dia, tambah 3 tahun jadi 53 tahun. Jadi hakikat dia 53 lah. Pada suruh malaikat 50. Itu dikait dengan amalan soleh kita. Kalau kita nak umur panjang, maka kita kena banyak sedekah. Kemudian kita banyak menghubungkan silaturahim. Dua benda ni, banyak sedekah dan banyak menghubungkan silaturahim. Ada satu cerita yang mana lelaki ni orang baik, orang soleh. Satu hari ada satu hamba Allah, dia nak musafir ke negeri yang jauh. Dia ada wang banyak, kan, 1000 dinar. Lepas tu duit dia ni dia nak simpan kat mana dia tak tahu. Dulu mana ada bank? Ada bank Islam tu? Tak ada lah. Tak ada. Bank bawah tanah ada.
Taman Piramli, korek-korek masuk rumah, korek pun tenang. Tu selamat. Tapi tak selamat ke? Boleh kat apa? Ulat lah, boleh kat cacing, gerik habis. Yang main. Bola peti selamat. Kemudian dia cari-cari ada satu hamba Allah yang soleh, yang baik. Dia pun pergi jumpa, dia kata, boleh tak aku nak simpan duit aku kat kamu ni, sebab aku nak musafir jauh. Saya kan aku bawa hilang. Tercicir dia kan. Nah, dia kata tak apalah, aku simpan lah. Memang dia simpan sungguh. Dia simpan elok, rapi. Tapi dia simpan rapi, elok, dia tak beritahu kat anak dia. Ni masalah ni. Kan? Dia tak beritahu dekat anak dia. Dia simpan tak mana. Sampai satu masa dia pun meninggal. Dia meninggal, orang yang musafir tu balik, tanya, mana ayah kamu? Ayah kami mati dah. Lah, dia kata mati dah. Ayah kamu tak habaq ke yang harta aku simpan tu, duit tu simpan tak mana? Tak habaq apa pun. Pula dah. Nak cari tambahan dah. Nah. Tak habaq. Lepas tu dia pergilah jumpa ulama. Dia kata sekian. Kan? Anak dia pun tak tahu nak buat macam mana. Ulama tu kata, kamu pilah Telaga Zamzam. Kat Mekah tu lah, Telaga Zamzam. Tak pilah, tak boleh turun dah. Boleh turun? Oh, tak ada dah. Katuk habis. Zaman kita pergi dulu boleh masuk lagi. Boleh turun tengok dalam kan. Lah tak ada. Pergi Telaga Zamzam, seru nama dia. Kalau dia sahut, maka dia di kalangan ahli syurga. Kalau dia tak sahut, kamu pilih Telaga Barhut. Siapa tahu Telaga Barhut? Telaga Barhut tu di Yaman. Yang orang barat suka duk pi jelajah, pi turun tengok, cari binatang apa, tak tahu. Turun tengok. Dia pun pi lah Telaga Zamzam. Seru-seru tengok, tak jawab. Pula dia kata tak jawab. Kalau tak jawab, pi Telaga Barhut. Pi Telaga Barhut, dia panggil nama sekian-sekian, jawab. Lah, dia kata awak mai duduk sini. Awak tak pi Telaga Zamzam tu. Kalau sahut di Telaga Zamzam, dia ahli syurga. Kalau sahut di Telaga Barhut, dia ahli neraka. Sebab dalam kitab-kitab kata Telaga Barhut tu mulut neraka Jahanam. Jangan duk pin tuan, jatuh je tak nak dah. Kan? Lepas tu dia kata tak apalah. Sebab apa yang kamu ni orang baik, orang soleh. Tiba-tiba duk dalam neraka ni sebab apa? Dia heran lah. Dia pun habaq lah, duit aku ni hampir rumah aku, jumpa anak aku, suruh dia buka tempat sekian-sekian, ambil duit hang. Tak apalah. Lepas tu dia tanya, sebab apa kamu duduk dalam neraka Telaga Barhut ni? Dia kata, aku mempunyai saudara perempuan yang fakir, yang miskin. Kemudian aku ni sebagai saudara dia, aku tak menjaga dia, tak peduli dan tak pernah tengok. Dia sakit pun tak pernah ambil tahu, tak pernah tengok, tak bantu, tak tolong. Maka Allah Ta'ala seksa aku dengan sebab aku tidak menjaga adik-beradik aku, saudara perempuan aku. Jadi kita takutlah kok jadi macam tu. Jadi kewajipan kita untuk menghubungkan silaturahim. Kan? Bagi salam sembang tu kira dia lah tu. Kan? Tu. Yang kata silaturahim ni yang terputus kita pi hubung, itulah dikatakan silaturahim. Silaturahim menyambungkan hubungan silaturahim. Kepala usah. Kita sambung tu, maka Allah Ta'ala akan panjangkan umur kita. Dan dikendaki dengan mengikut
dan dikehendaki dengan membenar itu mengikut hati dan menerima akan barang yang tersebut itu tiada semata-mata mengetahui benar Nabi SAW serta ketiadaan mengikut dan menerima. Ni baca dah. Maka tiada dihukumkan dengan iman kebanyakan daripada segala kafir yang mengetahui mereka itu akan bahawa Sayyidina Muhammad SAW itu Nabi dan Rasul yang sebenar kerana ketiadaan mengikut hati mereka itu dan ketiadaan menerima akan yang demikian itu. Jadi orang kafir mereka tahu kata Nabi Muhammad itu daripada Allah, tapi mereka tidak membenar dan tidak mengikut. Jadi mereka tak diiktiraf di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhenti tentu dah. Rukun rukun iman 6. Haji kita tak mampu pergi. Tak mampu pergi. Haji ni sebab mungkin masa kalau bila haji umrah ni kita mampu pergi. Kita pergi umrah dululah. Sebab kita nak pergi haji mesti ikut dia punya turn dia tu, susunan. Dah tak boleh pergi haji lagi sebab pasal kena ikut tu, kita pergi umrah dulu, tak apa. Hukumnya ada umrah tu pergi wajib tak memang sunat? Tetap sunat. Itu sunat. Dia umrah haji wajib, umrah pun wajib. Wajib dalam seumur hidup sekali buat. Kan? Hukum asal dia haji wajib, umrah pun wajib. Tu. Tapi bagi orang yang mampu, dia mampu, maksud mampu ni duit dia ada 1 juta. Dia tak boleh duk pergi haji, dia tak boleh duk pergi umrah dah. Dia wajib pergi haji yang ada package pilihan, tu wajib bagi dia dah. Macam kita orang biasa ni, paksa kita ada duit banyak tu dia kena ikut susunan dia. Jadi tak boleh pergi lagi. Maka kita pergi umrah dululah. Umrah sunat lah kan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bihi walhamdulillahirabbil alamin.